Okey, sambungan ciri-ciri demokrasi berparlimen. Hari ini kita masuk 7.1.3. Kita akan tengok kuasa pemerintahan dan fokus kita hari ini adalah badan perundangan ataupun nama lain legislatif. Okey, boleh ya? Okey, so sekarang kita telah berada di sini. Okey, selepas murid-murid telah belajar perlembagaan dan raja berperlembagaan, hari ini kita pergi kuasa pemerintahan. Okey, kuasa pemerintahan. Soalan A, apakah konsep pengasingan kuasa yang diamalkan di Malaysia? Okey. So, apa yang anda faham tentang konsep pengasingan kuasa? Okey, so negara kita sebuah negara demokrasi berparlimen. So, kita mengamalkan konsep ini iaitu konsep pengasingan kuasa. Okey, so konsep ini balik kepada tajuk kita. Okey, maksudnya kuasa pemerintahan negara kita dibahagi kepada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Dan ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak yang berasingan. Okey, untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Okey, untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Okey, untuk mengelakkan pemusatan kuasa. Okey, so itu adalah tujuan pengasingan kuasa yang kita amalkan. Apakah kepentingannya? Inilah. Okey, so maksudnya kuasa pemerintahan negara kita dibahagi kepada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Okey, iaitu 3 badan ini dipegang oleh pihak yang berasingan yang dikenali sebagai konsep pengasingan kuasa yang bertujuan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Okey, boleh ya? So, hari ini kita akan kaji the first badan ini dulu iaitu Badan Perundangan. Boleh ya? Okey, so ini dia. Okey, so apakah badan perundangan yang dimaksudkan di Malaysia? Ini dia. Parlimen. Parlimen adalah badan perundangan negara kita. Okey, so apakah komponen parlimen? Iaitu terdiri daripada Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Masih ingat? Agong merupakan satu daripada unsur parlimen kan? So apakah bidang tugas Agong dan Wali? Iaitu memanggil dan membubarkan parlimen kan? Okey, masih ingat? Okey. So, sekarang kita akan tengok dua dewan ni ya. Dua dewan parlimen ni. Okey, so kita pergi. Okey, sebelum kita tengok dua dewan ni, kita tengok fungsi parlimen dulu. Apakah fungsi parlimen ataupun apakah fungsi badan perundangan negara kita? Okey, fungsinya tak lain tak bukan adalah mengubah undang-undang. Okey, mengubah undang-undang. Okey, tambah ini untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Okey, sekarang baru kita pergi dua dewan ni ya. Okey, so kita pergi Dewan Negara dulu. Dewan Negara nama lain Dewan Senat juga. Okey, apakah cirinya? Okey, so Dewan Negara ini merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Malaysia dan ia mempunyai 69 orang ahli. So, ahli Dewan Negara dikenali juga sebagai senator. Okey, senator. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh sekarang kita tengok apakah ciri-ciri seorang ahli Dewan Negara ataupun ciri-ciri senator. Okey, cirinya. Senator ini mewakili setiap negeri. Okey, senator ini ahli Dewan Negara mewakili setiap negeri. Tetapi mereka dilantik tanpa melalui pilihan raya. Okey. Dan ahli-ahli senator ini dilantik oleh Agong. Okey. Siapa yang akan dilantik oleh Agong untuk menjadi senator? Okey, so di sini ada. So, senator ni terdiri pada individu yang berjasa. Okey, mereka yang berjasa, satu. Ataupun mereka membeli sumbangan ataupun berkhidmat cemerlang dalam bidang ini. Okey, dalam bidang satu, bidang profesional, dalam perkhidmatan awam, ataupun dalam bidang-bidang seperti perniagaan dan perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan. Okey, ataupun dilantik dalam kumpulan minoriti seperti orang asli. Okey, boleh ya? Dan tempoh perkhidmatan mereka adalah selama 3 tahun dan mereka kena berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Okey, mesti
Sekurang-kurangnya 30 tahun lah. Okey, dan taraf senata ini sama dengan ahli parlimen. Okey, maksudnya taraf mereka sama dengan ahli Dewan Rakyat. Okey, di mana mereka ini boleh dilantik juga untuk menjadi jemaah menteri. Okey, boleh ah? So ini adalah ciri-ciri senata. Okey, kalau sudah kita tengok the second dewan lagi, iaitu ciri Dewan Rakyat pula. Okey, so Dewan Rakyat ini merupakan dewan terpenting. Wah, kalau Dewan Negara tadi, dewan yang tertinggi, this one is dewan terpenting. Okey, mengapa? Okey, so tambah ini. Kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Okey, so apakah fungsi Dewan Rakyat? Fungsinya masih lagi mengubah undang-undang, mengubah dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Okey, so sekarang kita tengok ciri-ciri ahli Dewan Rakyat. So, ahli Dewan Rakyat ini dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan mempunyai tuan ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya seluruh negara dan tempoh perkhidmatan mereka selama 5 tahun. Okey, boleh ah? Okey, so ini memang tidak tetaplah, dah tetap pada kawasan. Okey, tapi buku teks 219 lah. So, kita ikut buku teks. Okay, the last one, istilah-istilah berkaitan dengan undang-undang. Okay. Akta ini merupakan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen. Kalau undang-undang yang dibuat oleh Parlimen, kita panggil dia akta. Enactment pula adalah undang-undang yang dibuat oleh DUN, Dewan Undangan Negeri. Sementara Ordinance ini merupakan undang-undang yang dibuat oleh DUN, Sarawak dan Sabah. Okay. Kalau undang-undang dibuat oleh DUN Sabah dan Sarawak, kita panggil dia ordinance. Okay, ini adalah istilah-istilah yang murid-murid kena tahu. Okay. Okay, so itu sahaja tentang badan perundangan yang kita telah kaji. Dua dewannya, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okay, so untuk hari ini ada satu tugasan murid-murid. The first one. Okey, sebagai isi tambahan, yang murid-murid boleh cari jawapan juga di buku teks muka surat 173. Okey, so soalan 1. Okey, jelaskan proses meluluskan undang-undang di Parlimen. Okey, bagaimana proses meluluskan undang-undang di Parlimen? Okey, ini dia. Okey, 1. Prosesnya cadangan oleh kementerian dulu. Okey, second. Barulah diikuti dengan pengubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara. Okey, rang undang-undang ni maksudnya rangka undang-undang yang belum diluluskan. Kita panggil dia rang undang-undang. Okey, sekali lagi. Kementerian cadang dulu, baru pengubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara. Okey. Nombor 3, so di Dewan Rakyat, rang undang-undang tersebut perlu melalui 3 bacaan. Okay, so bacaan pertama hanya membaca tajuk rang undang-undang itu saja. Okay, baca tajuk je. Okay. Pembacaan kedua, rang undang-undang itu dibahaskan. Okay. So sebelum bacaan ketiga, Dewan Rakyat ini akan bersidang sebagai sebuah jawatan kuasa. Okay. Untuk membincangkan rang undang-undang itu secara terperinci. Okey, boleh ah? Selepas tu barulah pembacaan ketiga di mana rang undang-undang itu akan dibahaskan semula sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara. Boleh ah? So ini adalah 3 bacaan rang undang-undang di Dewan Rakyat. Okey, seterusnya pembentangan di Dewan Negara. Okey, rang undang-undang kena dibentang juga di Dewan Negara. Proses yang sama juga seperti Dewan Rakyat akan diulangi. Boleh? Okey, selepas diluluskan ini, penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara. Okey, kalau sudah diluluskan di Dewan Negara ini, okey, diserah kepada Agong untuk diperkenankan. 1. Dan diturunkan cap mohon negara. Ini belum lagi menjadi undang-undang. Kena melalui proses yang terakhir ini barulah dikenali sebagai undang-undang. Iaitu kena melalui proses ini. Pewartaan, iaitu pewartaan atau pemberitahuan undang-undang itu dalam warta
kerajaan. So, ini adalah proses meluluskan undang-undang di Parlimen. Boleh faham ya? Okey, so murid-murid buat ini dalam buku panjang selepas buat kerangka konsep bab 7. Okey, so itu sahaja keseluruhan murid-murid belajar hari ini. Kuasa pemerintahan kita tengok satu badan dulu iaitu Badan Perundangan. Okey, setakat ini jumpa lagi.